Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan lebih bersemangat pada hari ini. Baiklah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan dengan 27 hari bulan 1 tahun 2021. Masa pukul 2.30 petang. Ustazah akan mengajar pelajaran Jawi bagi tahun 4. Ustazah ialah Ustazah Nur Sakinah binti Muhammad Isa akan mengajar kamu pelajaran Jawi. Sebelum kita memulakan pembelajaran, eloklah kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, tambahkan ilmuku dan kurniakan kepadaku kefahaman. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku dan lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan, ragu dan muliakan aku dengan cahaya kefahaman dan bukakan aku dengan pengetahuan ilmu dan terangkanlah hatiku sebagaimana engkau menerangkan matahari dan bulan dan mudahkan bagiku pintu-pintu kurniaanmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Seterusnya kita akan melihat apa yang ada dalam buku teks Jawi tahun 4. Sebelum kita mulakan pelajaran, Ustazah nak awak semua menyediakan buku teks Jawi tahun 4. Ya. Pastikan anda mendapat buku teks Jawi tahun 4 di sekolah. Buku teks Jawi tahun 4 di sekolah. Sekiranya tidak ada buku teks Jawi tahun 4, bolehlah pergi ke sekolah untuk mengambilnya ataupun menunggu boleh melihat link buku teks yang diberi oleh Ustazah. Okey. Semua dah ada buku teks? Okey, bagus. Okey, untuk mata pelajaran Jawi, Ustazah memerlukan satu buah buku tulis. Satu buah buku tulis, iaitu buku tulis lah untuk jadikan nota dan juga latihan. Buku tulis tu akan dibagikan kepada dua. Kita bermula dengan hadapan buku tulis nota dan di tengah-tengah kita akan start dengan latihan. Okey. Baiklah. Semua dah sedia? Okey, boleh buka buku teks kamu. Okey, pastikan dapat buku teks tahun 4. Okey. Buku Jawi Okey, mari kita tengok kandungan. Semua buka kandungan, isi buku kandungan. Isi kandungan buku. Okey, ini dia. Okey, untuk Jawi tahun 4 ada 5 pelajaran. Pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah mengandungi 5 unit. Unit yang pertama, huruf hamzah di atas huruf alif. Unit yang kedua, huruf hamzah di bawah huruf alif. Unit yang ketiga, huruf hamzah 3 suku. Macam mana 3 suku tu? Kedudukannya huruf alif, hamzah di atas sikit. Okay.
Unit yang keempat, huruf hamzah sejajar atau setara dengan huruf alif. Dia sama. Dan unit yang kelima, huruf hamzah berumah. Hamzah pun nak rumah juga ya. Okey, manakala pelajaran kedua, suku kata tertutup yang menggunakan vokal A, iaitu eka suku tertutup. Nanti kita akan belajar macam mana yang dikatakan dengan eka suku tertutup. Pelajaran yang ketiga, hukum ewa. Hukum apa murid-murid? Hukum ewa. Okey. Apa tu hukum ewa? Nanti kita akan pelajari kemudian. Pelajaran yang keempat, imbuhan awalan ber, ter dan per. Imbuhan awalan ber, ter, per. Pelajaran yang kelima, imbuhan awalan peng dan meng. Untuk pelajaran kelima, ada 5 unit juga. Unit yang pertama, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi A. Untuk unit yang kedua, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi A pada suku kata tertutup. Manakala unit ketiga, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi I dan A atau E, pairing. Pairing. Okey, untuk unit yang keempat, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi U dan O. Dan unit yang kelima, imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar yang huruf pertamanya bukan alif. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama, iaitu pelajaran yang pertama, kedudukan huruf hamzah. Apa kelas? Kedudukan huruf hamzah. Hari ini Ustazah nak sentuh unit pertama sahaja. Okey, unit pertama sahaja iaitu di mana huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, mari kita lihat muka surat yang pertama. Pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengeja kata yang menggunakan huruf hamzah. Di atas dan di bawah huruf alif, huruf hamzah. 3 suku huruf alif, hamzah setara atau sejajar serta hamzah berumah. Okey, maksudnya di akhir pembelajaran kamu boleh mengeja dah huruf hamzah di atas, di bawah huruf alif, huruf hamzah 3 suku, huruf hamzah setara. Dah tak perlu dah nak macam mana bunyinya. Okey, dah pandai mengeja. Kemudian di akhir pembelajaran juga, murid-murid dapat membaca kata yang menggunakan huruf hamzah. Di atas dan di bawah huruf alif, huruf hamzah 3 suku, huruf alif, hamzah setara atau hamzah sejajar serta hamzah berumah. Dan yang terakhir, dapat menulis kata menggunakan huruf hamzah di atas dan di bawah huruf alif. Huruf hamzah 3 suku huruf alif. Hamzah setara atau sejajar serta berumah. Ingat, yang pertama dapat mengeja, yang kedua boleh membaca dan yang ketiga dah boleh menulis. Okey, senang je. Okey, tapi nak belajarnya kena ikhlas. Okey, untuk kedudukan huruf hamzah, dalam pelajaran tahun 5, ada 5 jenis huruf hamzah. Hamzah yang pertama, huruf hamzah di atas huruf alif. Awak tengok muka surat pertama, huruf hamzah di atas huruf alif. Untuk jenis hamzah yang kedua ialah huruf hamzah di bawah huruf alif. Huruf hamzah di bawah huruf alif. Manakala hamzah yang ketiga, huruf hamzah 3 suku. Huruf hamzah 3 suku. Yang keempat, huruf hamzah setara atau sejajar. Dan yang terakhir, huruf hamzah berumah. Okey, mari kita lihat huruf hamzah di atas huruf alif. Huruf hamzah di atas huruf alif. Unit yang pertama, huruf hamzah di atas huruf alif. Bila masa hamzah tu perlu diletakkan di atas huruf alif? Adakah pada bila-bila masa?
Tidak. Adakah sesuka hati kita nak letak hamzah tu di atas huruf alif? Tidak. Okey, hari ni saya nak tunjukkan bila masa hamzah tu boleh diletakkan di atas huruf alif. Okay, hari ni kita belajar dua dulu Yang pertama dan yang kedua. Buku surat pertama, buku surat kedua dan ketiga lah. Nanti minggu depan saya sambung lagi yang ketiga dan keempat. Okay, kita tengok dulu buku surat yang pertama. Okay, awak tengok buku teks. Saya akan tunjukkan slide. Okey, huruf hamzah. Tengok ini pertama, huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, bila masa huruf hamzah di atas huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey, untuk huruf hamzah di atas huruf alif ada 4 situasi. Situasi yang pertama, apabila huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey. Perkataan dasar bermula dengan huruf alif, perkataan dasar bermula dengan huruf alif dan perkataan tersebut menerima imbuhan di, se dan ke. Mari kita lihat contoh contoh perkataan. Perkataan dasar yang pertama iaitu asuh. Asuh. Okey. Asuh. Contohnya imbuhan yang imbuhan di. Okey, imbuhan di. Imbuhan di bertemu dengan perkataan dasar asuh. Sekiranya hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, perkataan tersebut menjadi dasuh. Okey, jadi dasuh tak ada makna. Maka wajib kita letak huruf hamzah supaya dia ada makna. Ustazah, kalau tulis alif tak ada hamzah, betul tak? Salah. Walaupun hamzah tu nampak macam tak penting, tapi ia penting sebab dengan hamzah ni lah mempunyai maksud. Dengan adanya huruf hamzah ini, perkataan tersebut menjadi maksud, ada maksud. Okey, perkataan yang kedua ialah ulas. Perkataan kedua ialah ulas. Kita tambahkan dengan imbuhan awalan se. Apa jadi kalau hamzah ni tak ada di atas huruf alif? Tengok kat sini, tengok kat bawah. Sekiranya hamzah tak ada di atas huruf alif, dia jadi saulas. Saulas. Apa itu saulas? Tiada makna. Okey. Jadi untuk menunjukkan makna sesuatu perkataan, menunjukkan perkataan tersebut ada makna, perlu diletakkan hamzah pada huruf alif sekiranya menerima imbuhan di, se dan ke. Seulas. Okey, perkataan yang ketiga, istana. Ke istana. Ya. Apa dalam contoh dalam buku tu? Dalam contoh buku ialah Sultan berangkat ke istana selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Surat 2 Okey, apa jadi kalau hamzah ni tak letakkan di atas huruf alif? Apa jadi? Kalau tak letak huruf alif, dia akan jadi kaistan. Kaistan. Apa itu kaistan? Tak ada makna. Jadi huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif bagi menunjukkan sesuatu makna. Perkataan tersebut ada makna. Okey, faham? Okey, saya harap jelaslah untuk situasi yang pertama. Okey, untuk situasi huruf hamzah di atas huruf alif kedua, di atas huruf alif, untuk situasi yang seterusnya iaitu situasi yang kedua.
Huruf hamzah di atas huruf alif ialah sebagai fungsi. Sebagai fungsi. Okey, boleh buka muka surat yang ketiga ya. Buku teks muka surat ketiga. Huruf hamzah di atas huruf alif ialah sebagai fungsi. Fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Okey, pembeza maksud. Maksudnya, perkataan tersebut kalau tak ada hamzah, dia jadi perkataan yang sama. Tak boleh membezakan yang itu ke yang ini. Jadi perlu letak huruf hamzah baru dapat membezakan maksud sesuatu perkataan. Kita tengok contoh lah ya. Tengok contoh baru dapat kena pasti. Okey, contoh kat sini. Tengok kat sini ada 5 kolom. 5 kolom bilangan, imbuhan, perkataan dasar. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif. Okey. Contoh tengok imbuhan saya ingatkan sekali lagi. Hamzah di atas huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Imbuhan di, se dan ke. Barulah perlu tambah hamzah di atas huruf alif. Okey, tengok perkataan asal arah. Okey, arah. Untuk perkataan yang kita nak ialah diarah. 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 Jadi perkataan diarah perlu letak huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, sebab apa? Sebab dia ada imbuhan di. Okey. Kemudian sekiranya Ustazah, apa jadi kalau kita tak letak hamzah atas huruf alif? Kalau tak letak hamzah atas huruf alif, dia akan jadi darah. Jadi apa? Darah. D ni bukannya imbuhan. D ni ialah perkataan asal dia. Jadi untuk membezakan maksud, perlu letak huruf hamzah pada perkataan yang kita yang ada imbuhan ni lah. Okey, aliran. Kita nak buat sealiran. Sealiran tu apa? Sama Sealiran tu lebih kurang sama lah sealiran. Saya sealiran dengan fikrah awak, dengan fikiran awak. Contoh fikiran saya sealiran dengan fikiran awak. Apa yang awak fikir tu sealiran dengan apa yang saya fikir. Yang lebih kurang sama. Sekiranya kalau tak ada hamzah di atas huruf alif, dia jadi saliran. Jadi saliran. Saliran menunjukkan air itu mengalir. Air mengalir. Tak sama pun maksud dengan sealiran. Jadi perlu letak huruf hamzah supaya kita dapat membezakan perkataan tersebut. Okey, sebabnya ada imbuhan se. Dan perkataan yang terakhir, contoh imbuhan ke. Imbuhan awalan ke bertemu dengan perkataan dasar awan. Apa dia? Awan. Sepatutnya awan. Kita nak ke awan. Okey. Jadi perlulah tambah hamzah di atas huruf alif. Ke awan. Apa jadi kalau tak ada hamzah? Dia jadi kawan. Perkataan kawan dengan awan sama tak? Tidak sama. Kita nak ke awan, kena tambah kaf, kena tambah hamzah. Macam tu juga tadi, kita nak arah, tiba-tiba jadi darah. Jadi maksudnya tak sama. Nak aliran, tiba-tiba jadi saliran. Jadi maksudnya tak sama. Jadi untuk membezakan maksud, perkataan kita perlu letak hamzah di atas huruf alif. Okey, jika huruf hamzah, cuba tengok hitam ni. Jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas alif, bunyi dan maksud perkataan akan berbeza makna. Jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas alif, bunyi dan maksud perkataan akan berbeza makna. Jadilah sepatutnya kita nak arah. Kita nak arah, bila iman diarahkan. Tiba-tiba tak letak hamzah jadi darah. Jadi bunyinya lain, maknanya pun lain. Kita nak aliran. Kalau boleh sealiran. Tapi bila tak letak hamzah jadi saliran. Sudah. Maksud berbeza, bunyi pun berbeza. Patutnya nak awan.
ke awan, tiba jadi kawan. Memang lain. Okey? Boleh faham? Jadi Hamzah di atas huruf alif pada situasi yang kedua ni ialah sebagai pembeza maksud. Okey, untuk yang ketiga dan yang keempat kita akan belajar pada minggu hadapan, okey, untuk situasi hamzah yang di atas huruf alif. Bagi situasi ketiga dan situasi keempat kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey. Okey, kita tengok buku. Okey, ini situasi yang pertama tadi. Yang ini adalah situasi yang kedua, fungsi di atas hamzah di atas huruf alif sebagai pembeza maksud. Dan yang ketiga dan keempat kita akan belajar pada minggu hadapan ya. Okey, banyak ni. Okey. Yang mana situasi ketiga bagi perkataan yang berawalan bunyi I dan italic atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Macam mana tu? Ya. Dia bunyi indah, elok, elak. Ya. Hamzah tu tetap di atas huruf alif, bukan di bawah. Manakala situasi yang keempat, bagi kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Usul, jadi diusulkan. Yes, apabila dia menerima imbuhan diseka. Ingat, huruf hamzah di atas huruf alif menerima apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Saya ulang balik semula. Kata dasar yang mempunyai huruf alif di hadapannya akan ditambahkan hamzah di atas huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okay, contohnya perkataan tadi itulah arah, diarahkan. Kena letak hamzah. Situasi begitulah. Dengan situasi tersebut, barulah hamzah boleh diletakkan di atas huruf alif. Okey. Untuk pembelajaran kita, untuk slide Ustazah, ini saja untuk hari ini. Jadi, untuk latihan, Ustazah nak bukan untuk latihan, untuk nota Ustazah nak kamu salin ke surat yang kedua. Ya, salin ke surat yang kedua. Dekat buku teks ada kan? Okey, salin ke surat yang kedua. Ustazah nak awak salin penggunaan hamzah di atas huruf alif. Okay, daripada sini surat dua ni satu muka surat. Ini tu salin. Okey. Okay, salin yang ini. Kemudian salin yang nombor 2 ni. Okey. Muka surat ketiga. Sehingga ini saja. Okey. Fungsi hamzah di atas huruf alif sebagai pembeza maksud. Okey, sampai sini saja. Okey, salin nota sampai sini saja. Nombor 1 dan situasi yang kedua. Untuk situasi yang ketiga, kalau rajin boleh salin. Kalau nak tunggu minggu hadapan pun boleh. Boleh? Okey, itu adalah untuk nota. Untuk nota, salin muka surat yang kedua dan muka surat ketiga. Okey, itu saja untuk pelajaran Jawi tahun 4. Ada sebarang pertanyaan boleh WhatsApp Ustazah nombor 013
9469801. Okay, sekiranya tak faham boleh tanya Ustazah, boleh voice note sekali. Ya, kadang-kadang mak ayah awak bekerja, handphone awak ada kat rumah, boleh call Ustazah pada bila-bila masa. Tapi waktu malam jangan call lah. Malam Ustazah nak jaga anak Ustazah. Okay. Okay. Semua jelas? Ustazah harap penerangan tajuk ini adalah jelas untuk murid-murid tahun 4. Okay, sekiranya tidak jelas, call Ustazah ataupun WhatsApp Ustazah. Kalau tak nak WhatsApp, voice note pun boleh. Okay, itu saja daripada Ustazah. Okay. Yang mana kita Ustazah nak kaitkan beberapa situasi kita tentang ilmu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Dengan pembelajaran kita pada hari ini, walaupun kita ni daripada sealiran yang sama, darah daging yang sama, kadang-kadang kita tidak dapat nak menghormati antara satu sama lain. Ini adalah pesanan sikit sebelum kita habiskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi di rumah tu saya nak harapkan kita daripada keluarga yang sama, adik-beradik yang sama, cuba untuk menghormati antara satu sama lain. Okey, jangan bergaduh. Okey, jangan bergaduh lagi apa? Hormat menghormati, tolong menolong. Lagi dalam musim COVID ni. Okay, mak ayah kita kadang-kadang sibuk bekerja, jadi kita kat rumah ni tolong pastikan rumah bersih, kemas. Balik mak ayah mesti nak tengok rumah bersih dan kemas. Tiba-tiba balik rumah tengok bersih pas sana sini, kerja rumah tak siap. Kerja rumah tak siap pun dah ada, tapi asyik main game je. Jadi itu adalah perkara yang patut dielakkan oleh murid-murid lah. Baiklah. Jadi saya nak harapkan tolong study, fokus dan cuba untuk belajar sendiri di rumah dengan bimbingan ibu bapa. Sekiranya tidak dapat, boleh hubungi Ustazah. Okey, itu saja untuk penerangan Ustazah pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, moleklah kita membaca doa selepas belajar. Okay, semua tanda tangan, boleh tanda tangan ya. Ustazah akan bacakan, awak mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ilmu kepadaku ketika aku berhajat kepadanya. Dan janganlah Engkau lupakan aku akan ilmu. Wahai pentadbir sekalian alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, jaga SOP, duduk di rumah, jaga kebersihan diri. Amalkan gaya hidup yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.